Fokus kami bukan sahaja sufi batini. Okay. Antara harapan kami adalah if we can engage with Western ideologies. Itu projek yang lebih besar lah sebenarnya. Itu projek yang lebih besar. Isu contoh sekularisme, isu postmodernism. Postmodernism, saya tengok juga Netflix. Okay. Saya boleh kata safely said, Netflix punya falsafah asasi adalah postmodernis. Bahkan cerita Batman yang akan keluar ni, Pattinson, yang siapa nama dia? Robert Pattinson ni, dia I choose my movies. Kita only tengok A-grade movies saja. Okay. Antara hak dengan batil nanti dah jadi kabur. Cerita Batman dulu very clear. Siapa baik, siapa jahat. Batman ni baik, Batman ni hero. Tapi dah upgrade the villain. Villain pula jadi main character. Lepas tu kesiankan villain. We have to look from the perspective of the villain pula. Lepas tu masuk George Pattinson punya Batman. The hero is the villain partly, and the villain is the hero partly. So kebenaran dan kebatilan tu dah jadi kabur. Dah tak sejelas dulu lagi. And dia nak beritahu bahawa hakikat realiti itulah sebenarnya. So mana-mana aliran fikiran, mana-mana agama yang mengajarkan bahawa kebenaran itu jelas, kebatilan itu jelas, itu kebudak-budakan. Itu yang mereka cuba sampaikan. Siapa yang matang adalah mereka yang faham bahawa most things are grey instead of black and white. So setan jahat ke Allah yang jahat? Timbul isu tu. Siapa mangsa? Nabi-nabi ni yang jahat ke Firaun yang dimangsakan? Dia turn the table. Turns the table back. So kebenaran ini apa? But inside the movie is actually reality happen. Kita tak disagree lah. Kan? Macam kita normally kehidupan kita bercampur aduk kebenaran dan kebatilan. Orang baik buat benda jahat, orang jahat buat benda baik. Kita accept benda tu. Tapi he's too dark for me. Even by watching the trailer, we see that Robert Pattinson terlalu dark. And dark is the istilah for evil sebenarnya. Can you explain a little bit why? Okay. Kalau kita tengok daripada postmodernisme perspektif kan, dia orang buang istilah evil. There's no such thing as evil. There's no such thing as good. Even truth has no meaning. Dia orang cuba nak buang daripada kamus sebenarnya. Perkataan kebenaran tu bagi mereka tak ada nilai lah. Sebab kebenaran itu terlalu diktatorial. Bila saya ada kebenaran, awak kena ikut kebenaran saya. Sebab tu postmodernism menyebarkan opinions instead of truth, instead of facts, instead of data. No, it's subjective truth and opinions. Pandangan awak, pandangan saya. Itu saja yang ada. Perspektif awak, perspektif saya. 6 ataupun 9 bergantung kepada daripada mana awak melihatnya. Betul tak? So they have to come up with the different terminologies for evil or for good. So they bring istilah like dark. Is dark good or evil? It's not good, it's not evil. Tapi kalau kita tengok this current Batman ni, dia legitimate violence. Dia vigilante, kan, nak menegakkan keadilan. Dan Batman tak pernah guna violence directly. Dia tak pernah bunuh orang. By law. Dia ikut undang-undang. Tapi this Batman dah melanggar. Batman dulu punya prinsip. Dia dah langgar dah. So, even though we only think that, ni komik je Ustaz. No. Bagi Barat, watak Batman ni dah macam Zeus tau. It represents their psyche and their culture tau. Cara hidup dia orang. And Batman ni, Superman, Spiderman ni, dia orang menggambarkan falsafah-falsafah tersendiri. Batman dengan Joker, stability versus chaos. Itu adalah topik besar dalam ilmu falsafah sebenarnya. Dia jadikan karakter. Spiderman, apa dia punya main falsafah dia? Responsibility and power. Nampak tak? Dia main isu tu. Itu pun perbincangan besar dalam ilmu falsafah.
Plato punya Republic. Itulah perbincangan dia, antaranya lah. Siapa lagi karakter lain yang penting-penting? Superman. Ada yang kata dia datang dari konsep Übermensch. Nietzsche ada konsep Übermensch. Dia panggil Overman. Manusia yang mengatasi kemanusiaan itu sendiri. Ada kata karakter Superman ni adalah untuk gambarkan Übermensch tu. Tapi connection dia saya belum nampak lagi. Captain America is for American political propaganda lah, kita boleh kata kan. So we need to look beyond lah. Cuma saya risau sebab semua karakter-karakter ni akan didakkan. Perasan tak? Karakter-karakter yang macam innocent pun digelapkan. Seperti Alice in Wonderland, seperti Squid Game, tak payah cakap lah. Banyak lagi. Diorang darkkan, diorang tukar jadi versi dark. And moral relativism, that is the point. Moral relativism ni maksud dia tidak ada akhlak ataupun moral yang sabit. Dia berdasarkan konteks, pandangan dan perspektif masing-masing. Ini dipanggil falsafah sufastoiyah dulu. Dalam ilmu akidah ada satu bab, ada satu aliran dipanggil sufastoiyah. Dia panggil sophist. Sophist. Orang panggil sophisticated tu dari perkataan sophist lah. Orang yang sophisticated ni adalah orang yang tak rigid benar salah. Dia akan buat what is needed to achieve what he wants to achieve in life. Itu sophisticated person. Tapi makna sophist ni, sufastoiyah ni, maksud dia apa? Seseorang, dia ada 3 aliran. Satu aliran dia adalah kebenaran tu bersifat peribadi. Itu salah satu falsafah. Dan inilah yang tersebar luas dalam dunia sekarang ni. Dan postmodernism take on that and dia widespreadkan. Dan geng-geng Sufi Batini share that part. Sebab kebenaran bagi mereka berdasarkan apa yang kami alami. Pengalaman peribadi kami. Nampak tak? You nak tahu the truth, you have to experience. Why I experience? You have to fana, you have to baka, you have to qabad, you have to bast, you have to zikir, you have to khalwah dulu, baru you boleh faham apa kami cakap. That means it is based on experiences.